Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala dapat kita salat jemaah sama-sama. Seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu, dan pada malam ni kita nak teruskan penelitian untuk meneliti surah As-Sajdah, surah yang ke-32, dan insya-Allah pada malam ni ayat yang ke-17. Jadi kita ambil pendekatan iaitu asas bahasa Al-Quran dan tadabbur. Untuk majlis ilmu ni, mari kita mulakan sama-sama dengan membaca Ummul Kitab dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah jemaah sekalian, mari perhatikan sama-sama ayat yang ke-17 surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah, surah yang 32 ya. Kita tengok sama-sama ayat yang ke-17. Jadi saya baca dan jemaah ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, kita dengar terjemahan umum dahulu ya, bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 17. Maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka, yakni dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan, sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Baik, itu dia ya, terjemahan umum yang kita dengar, dan itu terjemahan bahasa Melayu Baik, mari kita tengok makna perkata daripada awal ayat itu sendiri, insya-Allah. Baik. Fala fa maka, la tiada. La tiada. La juga boleh tidak ta'lamu ia mengetahui. Ta'lamu ia mengetahui. Baik, ni ta'lamu ni fi'il mudhari' ya. Kemudian ta ni adalah ta ia, ta muannas. Ta ni kembali kepada siapa tu? Kepada nafsun Nafsun satu diri. Baca, nafsun satu diri. Jadi nafsun seseorang ataupun satu diri ya. Jadi maka tiada ia mengetahui oleh satu diri ataupun oleh seseorang. Jadi nafsun tu seseorang ataupun satu diri. Ma apa yang
Ukhfiya telah disembunyikan ia. Ukhfiya telah disembunyikan ia. Ni telah disembunyikan akan ia atau kepada dia. Jadi ini dipanggil madhi majhul. Ya, telah disembunyikan ya kepada dia akan ia ya. Telah disembunyikan akan ia lahum lam bagi hum mereka min daripada qurrati penyejuk ayunin pandangan. Ayunin juga mata. Ainun pada ayunin. Jadi Allah beritahu, maka tiadalah ia tahu oleh diri itu, tiadalah ia tahu oleh seseorang itu apa yang telah disembunyikan bagi mereka ya daripada penyejuk mata. Jadi manusia kita ni Allah beritahu kita tak tahu sebenar apa yang telah Allah sediakan, yang disembunyikan ya, mana tak dizahirkan lagi di dunia ni, apa yang Allah sediakan ya untuk orang-orang yang beriman, beramal soleh. Ada yang Allah telah sediakan dan ianya disembunyikan ataupun dirahsiakan ya. Jadi hakikat apa dia nanti kita bincang lepas ni ya. Jazaan balasan sebagai balasan ya. Bi dengan ma apa yang kanu telah adalah mereka. Jadi kanu fi'il madhi ya. Jadi kita sebut telah ya. Jadi waw alif tu mereka ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, pedoman fi'il madhi ini dia punya dhamirnya di belakang atau dikemudiankan. Jadi perbuatan tu disebut dulu ya, telah adalah waw alif tu mereka. Ya'maluna mereka kerjakan. Ya'malu iaitu fi'il mudhari' sebenarnya ya. Tapi bila digabung maka kanu ya'malun, jadi kesemua tu dah menjadi apa? Madhi lah ya. Telah adalah mereka kerjakan atau mereka amalkan. Baik. Dalam kitab tafsir bila kita semak balik maka di sini Allah Ta'ala beritahu bahawa ya Allah telah sediakan bagi orang yang beriman itu balasan-balasan, ganjaran-ganjaran yang hebat ya, yang mana ianya dirahsiakan hakikat sebenar apa yang akan diperolehi. Jadi dalam kitab tafsir Ibn Katsir ada diterangkan Al-Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Ali Ibn Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah menceritakan hadis berikut dari Rasulullah SAW. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi yang bermaksud, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh iaitu bermacam-macam nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata. Ma la ainun ra'at, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, wala udhunun sami'at, sesuatu yang telinga tak pernah dengar ya, dan belum pernah terdetik dalam hati seseorang manusia pun, wala khatara ala qalbi bashar, dan apa yang tak pernah ya terfikir, terdetik oleh seseorang manusia pun. Maknanya apa?
ya, nikmatnya sangat hebat, ya. Abu Hurairah mengatakan, bacalah oleh anda sekalian jika kalian suka firman Allah Ta'ala yang berikut, iaitu ayat ni, ya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jadi seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Itu ayat yang ke-17 ni lah, surah As-Sajdah. Jadi kalau dalam kitab tafsir ni ada banyak hadis-hadis yang menceritakan kepada kita perkara yang sama, iaitu mana Allah Ta'ala menyediakan nikmat syurga yang sangat hebat, mala ainun ra'at, wala udhun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar, apa yang mata tak pernah tengok. Jadi kalau kita ambil iktibar, di dunia ni kita lihat pemandangan indah macam-macam lah, kalau kita yang melihat alam semesta, ada orang dia melihat keindahan gunung ganang, duduk kat kawasan gunung. Ada orang melihat keindahan mungkin di kawasan pantai, laut dengan pantai, ada orang melihat bagaimana keindahan binatang-binatang yang pelbagai jenis. Ada orang melihat keindahan bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan. Ada orang melihat bagaimana dengan teropong, melihat cakrawala-cakrawala. Jadi kita melihat macam-macam. Begitu juga melihat keindahan rupa wajah manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Baik, apa yang kita lihat ni, yang paling-paling indah, cantik pun sebenarnya tidak sama dengan apa yang telah Allah sediakan di dalam syurga nanti, ya. Jadi di dalam syurga nanti bila sesuatu yang kita tengok cantiknya, indahnya, tak pernah terfikir begitu indah dan cantiknya, ya. Begitulah juga di kita telinga kita mendengar sesuatu yang sangat merdu. Jadi ini pun bergantung kepada orang juga. Separuh orang dia sangat menghargai atau menilai bunyi kicauan burung, sampai orang bertanding burung mana yang paling merdu suara. Ada orang bunyi cengkerik pun dipertandingkan, bunyi dia yang macam kita katalah, masing-masing tu ada keunikan dia. Bagi orang pula pertandingan mendengar suara merdu, alunan bacaan Al-Quran. Ada orang dengar merdu suara orang menyanyi, ataupun macam-macam lah suara. Jadi apa yang kita dengar di dunia ni sebenarnya ni disebabkan dengan apa yang ada di syurga tu. Di syurga jauh lebih hebat, jauh lebih hebat. Begitulah juga bila kita semak balik, ada hadis Nabi SAW yang menerangkan bahawa orang yang akhir sekali masuk syurga, ini orang yang akhir sekali. Jadi maknanya orang yang dia ada dosa, dah masuk dalam neraka, akhirnya masuk juga syurga, dia dapat 10 kali ganda dunia ini. Jadi kalau keindahan, kehebatan, kemerduan di dunia ni sebenarnya nisbahkan dengan apa yang ada di syurga, kita kata tak ada apalah sini, Jadi orang akhir sekalipun dapat 10 kali ganda dunia. Baik, bila meneliti mengenai nikmat syurga yang Allah sediakan ini, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan apa yang telah adalah mereka kerjakan. Maka di dunia inilah tempat kita buat persiapan supaya nanti di hari kemudian melayak akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat redha Allah Taala, dapat ganjaran balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan Nabi pesan, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Kullu ummati, setiap orang daripada umatku, kata Nabi, yadkhulunal jannah, mereka masuk syurga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Ya. Jadi bila Nabi ceritakan ada orang yang enggan masuk syurga, para sahabat bertanya, faman aba ya Rasulullah, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Rasul kata apa? Man ata'ani dakhala jannah, orang yang taat kepada aku pasti dia masuk syurga. Wa man asani faqad aba, orang yang asani mana mengingkari apa yang aku sampaikan, derhaka dia pada aku, maknanya tidak ikut apa yang Nabi sampaikan, faqad aba, maka sungguh telah enggan dia. Apa yang Rasul sampaikan kepada kita? Rasul sampaikan Al-Quran, Rasul sampaikan agama Allah, Rasul sampaikan syariat Allah. Jadi dalam kehidupan yang kita lalui di akhir zaman ini, maka kita kena selalu muhasabah, cek aktiviti kehidupan yang sedang dilalui. Apakah telah diusahakan untuk ikut apa peraturan-peraturan Allah, ataupun yang dibuat itu berlawanan. Apabila dibuat menepati peraturan dan syariat Allah, maka insya-Allah kita boleh mengharap untuk pertemuan dengan Allah Ta'ala, pertemuan yang baik, dan mendapat juga balasan yang baik. Sebaliknya, kalau orang tu dalam kehidupannya apa yang dibuat ni tidak menepati perintah dan syariat Allah, maka dia derhaka kepada apa yang Rasul sampaikan, tak ikut syariat Allah, tak ikut kitabullah, tidak ikut as-sunnah, maka dikuatiri nanti di akhirat besok dia menyesal. Jadi di sinilah kita jangan terperangkap macam orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tak masuk syurga melainkan orang tu Yahudi ataupun Nasrani. Tilka amaniyuhum, itu semua angan-angan mereka saja. Sebab apa? Sebab Yahudi dan Nasrani, kalau betul-betul mereka mengikut kebenaran yang disampaikan ataupun sampai kepada mereka, sudah pasti yang ikut Taurat, yang ikut Injil, mereka pasti akan menerima Al-Quran. Kerana apa? Kerana di dalam kitab-kitab mereka yang Taurat dan Injil sebenarnya telah pun memberi maklumat mengenai kedatangan bangkitnya Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal itu mereka yang ada sikap angkuh dan sombong, baghyan bainahum, angkuh sombong sama mereka, tak mau terima Al-Quran, mana tak mau terima ajaran Al-Quran, tak mau terima ajaran Islam yang Nabi akhir zaman bawa dan sampaikan, maka sebenarnya mereka ni golongan yang rugi, golongan yang ad-dhalin, al-maghdubi alaihim, dan juga ad-dhalin. Orang-orang yang dimurkai atas mereka humul Yahud, kata Nabi. Orang yang ad-dhalin ni siapa? Humun Nasara. Jadi jangan kita ikut mereka, jangan ikut pegangan agama cara mereka. Mereka sebenarnya mahu supaya kita ikut cara mereka. Dalam Quran Allah bagi tahu dalam satu ayat, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan ia redha terhadap engkau wahai Muhammad oleh Yahudi dan Nasrani itu, hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah engkau mengikut milah
agama mereka, cara mereka beragama. Jadi Yahudi dan Nasrani akan buat macam-macam supaya orang dia menyimpang daripada kitab yang didatangkan, ya. Jadi mereka nak umat Islam menyimpang daripada Al-Quran. Itu sebab dalam kehidupan kita hari ini di akhir zaman, realiti yang sedang dihadapi adalah terlalu banyak perkara-perkara yang daripada Yahudi dan Nasrani yang diikuti. La tattabi'unna sanana man kana min qablikum. Sesungguhnya kamu pasti akan ikut, ya, sunnah perjalanan orang-orang yang daripada sebelum kamu. Shibran bi shibrin, makna sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta. Sikit-sikit, lama-lama makin banyak. Hatta law dakhala juhra dabbin la tabi'tumuhum. Sehinggalah kalau telah masuk mereka lubang biawak, kamu pasti ikut mereka ni. Jadi sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani yang akan diikuti? Qala faman, kata Nabi, siapa lagi kalau tidak Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau ikut jejak langkah mereka, ikut patuh kepada apa yang mereka bawa, Allah beritahu, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang beriman, kalau kamu taat, patuh, ikut segolongan daripada ahli kitab, mereka akan kembalikan kamu selepas iman kamu menjadi golongan yang derhaka, kafir kepada Allah SWT. Kalau ikut mereka, maka macam mana nak mendapat, ya, syurga yang dijanjikan? Kalau ikut mereka, macam mana nak dapat redha Allah SWT? Kalau ikut mereka, maka sebenarnya menyimpang dari kebenaran yang Allah Ta'ala telah datangkan, ya. Maka balasan bagi orang yang menyimpang dari kebenaran, maka kita tahulah bahawa ikut jalan yang dimurkai dan kesesatan, maka ya na'udzubillah min dzalik, iaitu ya neraka jahanamlah tempatnya, ya. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang-orang yang telah kufur mereka terhadap Tuhan mereka, ya, maka nerakalah tempat dia, ya. Falahum adzabu jahannam, bagi mereka ni azab neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruklah tempat kembali. Jadi kita tak mahu kita diheret ke sana, ya. Kita nak itu mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah beri berita gembira, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri berita gembira kepada orang beriman dan beramal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahawasanya bagi mereka itu jannah, itu jannatin, iaitu syurga-syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir daripada bawahnya oleh sungai-sungai. Jadi berita gembira ni sepatutnya kita, ya, kena sungguh-sungguh suka dan girang, dan kita mesti kekalkan usaha kita supaya berada di atas jalan keimanan dan jalan amal soleh, ya. Amanu wa amilus solihan, beriman dan juga beramal soleh. Jadi beramal soleh ni dalam semua bidang kehidupan. Itu sebab kita kena selalu ingatkan diri kita dan umat, bidang-bidang kehidupan yang hari ini yang kita lalui, baik hal-hal yang terkait dengan ekonomi, apakah telah mengikut apa yang Allah syariatkan? Dalam bidang perundangan, apakah telah ikut apa yang Allah syariatkan? Dalam bidang yang terkait dengan mahkamah keadilan, ini perkara-perkara besar dalam mengatur urusan kehidupan, baik, ya, kehidupan individu, bahkan kehidupan, ya, hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Dalam aspek pendidikan, apakah benar-benar telah ikut, ya, sistem pendidikan Islam sehingga melahirkan orang yang
benar-benar kenal Allah, kenal Rasul, dan kenal kitabullah, dan kenal sunnah Rasulullah. Begitu juga dalam hal-hal yang terkait dengan siasah politik, mengatur urusan umat. Hari ini sangat-sangat menakutkan dan sangat-sangat menggerunkan. Kenapa? Kerana umat Islam telah pun mengikut apa yang Yahudi dan Nasrani taja. Itu sebab penting kita kena faham bagaimana yang berlaku pada dunia umat Islam sehingga mereka diheret ke sana. Sedangkan kita semua mengharapkan syurga Allah SWT, mengharapkan redha Allah. Macam mana nak dapat syurga dan redha Allah kalau orang biarkan diri dia, biarkan masyarakat hanyut mengikut apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu pentingnya dakwah dibuat. Apa dakwahnya? Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Sebab kalau tidak dibuat dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini, Nabi SAW kata, walladhi nafsi biyadih, demi yang diriku di tangannya, la ta'muranna bil ma'ruf, sesungguhnya hendaklah kamu menyuruh dengan ma'ruf, wa la tanhauna 'anil munkar, sesungguhnya hendaklah kamu cegah daripada munkar, au la yushikanna Allah an yab'atha 'alaikum iqaban min indi, ataupun apa yang berlaku, Allah Ta'ala akan membangkitkan iqab, bala bencana, azab daripada sisinya. Jadi Allah akan turunkan azab, Allah akan turunkan bala bencana. Kemudian dah turun azab, dah menimpa, baru kamu thumma latad'unnahu fala yastajibu lakum, kemudian kamu barulah nak berdoa-doa, meminta-minta kepadanya, fala yastajibu lakum, maka tiada memperkenankan dia akan doa kamu. Jadi hari ini apabila kita lihat kemungkaran yang berluasa dalam kehidupan umat Islam, itu sebab kita nak tahu bidang mana yang kemungkaran ni. Itulah tadi bila kita cek perkara-perkara besar ini daripada hablum minallah dan hablum minan nas. Dalam hubungan dengan Allah Ta'ala, ramai orang tidak solat, tidak solat, sedangkan solat tu amal pertama yang akan disoal, akan ditanya. Begitu juga dalam urusan yang terkait dengan zakat, ramai orang yang tidak peduli, tidak keluarkan zakat. Begitu juga dalam perkara yang terkait dengan berpuasa, ramai orang juga yang tidak berpuasa. Jadi kalau kita tengok ibadah-ibadah khusus, banyak pengabaian. Banyak juga orang pergi ke Mekah, pergi untuk nak buat haji dan umrah, tetapi ramai pergi dengan kejahilan. Bahkan pergi ke sana bukan dengan ilmu, dengan persiapan yang benar, maka dia akan buat banyak perkara-perkara yang tidak menepati syariat. Termasuklah apa yang Nabi kata, sampai masa orang pergi sana hanya untuk apa? Untuk pergi makan angin saja, hanya untuk apa? Berlibur, bercuti-cuti. Dan itu yang terkait dengan ibadah-ibadah khusus. Bagaimana dengan ibadah-ibadah umum? Begitu juga banyak penyimpangan sebagaimana yang kita bincang tadi. Kalau dah undang-undangnya pun bukan undang-undang Islam, kalau mahkamah pun bukan mahkamah Islam, kalau ekonomi pun bukan ekonomi Islam, maka macam mana nak mendapat rahmat, macam mana nak mendapat keberkahan daripada Allah SWT. Dan yang lebih menyedihkan apabila orang tidak mahu membetulkan, bahkan dia biarkan dirinya hanyut di dalam sistem yang berlawanan daripada perintah dan syariat Allah. Itu sebab kita umat Islam bila melihat kemungkaran, perkara tak betul, Nabi pesan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Orang yang di kalangan kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangannya, dengan kuasanya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tak upaya dengan tangan dia, maka dengan lisan. Kena bagi nasihat, tak boleh duduk diam. Kalau dia lemah sangat sampai nak beri ingat, nak pesan memesan pun dia lemah, tak upaya, fa illam yastati' fa biqalbi. Maka kalau tak upaya juga dengan lisan, maka dengan qulubnya. Maknanya mestilah dia memikirkan perkara begitu, dia mengkaji perkara itu, dan dia mesti ada pendirian yang betul, iaitu tidak redha, tidak puas hati kepada maksiat dan kekufuran.
Dan itu adalah status yang kata Nabi, wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Jadi kalau dengan qulub pun dia tidak bertindak balas atau tidak ambil tindakan, tak mau memikirkannya. Bahkan kalau dia setuju dan mengekalkannya maksiat kekufuran itu, dikuatiri Nabi kata walaisa wara adzalika minal iman habbatu khardalin, tidak ada selepas itu iman walaupun sebesar biji sawi. Jadi dalam hal itu kita tidak boleh biarkan diri kita begitu. Kerana apa? Kalau keimanan yang rosak dan amal pun tidak ada amal soleh, nanti kesudahannya nanti bukan syurga yang diperolehi, dikuatiri neraka pula tempatnya. Jadi di dalam Al-Quran kita selalu baca, apabila orang yang dicampakkan ke dalam neraka, dia akan menyesal. Kerana apa? Kerana waktu di dunia dulu dia tidak mau sungguh-sungguh dengar dan menggunakan akal fikiran. Dia kata, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalaulah kami dulu ni di dunia ni, kami dengar dan kami gunakan akal fikiran kami untuk buat pilihan yang betul, ma kunna fi ashabis sa'ir, tiadalah kami sekarang ni menjadi penghuni neraka. Kita hendak menjadi penghuni syurga supaya dapat apa yang Allah janjikan, ma la ainun ra'at, apa yang mata tak pernah tengok, wala udhunun sami'at, apa yang telinga tak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, apa yang tak pernah terlintas atas fikiran manusia. Maka nikmat-nikmat yang hebat ini telah pun Allah sediakan, dan Allah Ta'ala telah pun beritahu bahawa Allah telah beli diri-diri kita ni, orang-orang yang beriman. Allah kata, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membeli daripada orang beriman itu diri mereka dan harta mereka, bi'anna lahumul jannah, bahawasanya bagi mereka ni syurga. Maksudnya apa? Allah telah sediakan syurga. Syurga tu sedang menunggu-nunggu, dan Allah Ta'ala dah janjikan memang syurga ni untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka bila Allah kata Allah telah beli, maknanya Allah mau kita serahkan diri kita, harta kita, nyawa kita untuk agama Allah, dan Allah telah sediakan syurga untuk dimasuki. Jadi di akhirat, di hari kemudian besok, sebenarnya nisbah yang masuk syurga dengan nisbah yang masuk neraka, rupa-rupanya yang masuk neraka ni sangat ramai, dan yang masuk syurga bilangannya kecil. Dan syurga-syurga yang banyak yang ditinggalkan akan diwarisi oleh orang yang beriman. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang mereka akan mewarisi neraka syurga firdaus, mereka di dalamnya kekal. Jadi dalam hal itu kita tak mau apa yang Allah telah janjikan ini, kita tak mau kita terlepas peluang. Kita takut tak dapat, kita mesti ada rasa takut neraka dan takut tak dapat syurga Allah SWT. Kita mesti ada rasa takut kepada murka Allah, dan kita takut tak dapat redha Allah SWT. Jadi untuk itu kehidupan ni kena dijaga. Kehidupan ini kena dijaga. Kehidupan ni kena kita bersikap warak. Warak ni menjaga. Supaya apa? Supaya jangan kita digelincirkan ataupun kita ditipu oleh syaitan-syaitan, oleh hawa nafsu, sehingga buat pilihan-pilihan yang salah. Jadi untuk itu Allah Ta'ala ada sebutkan dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah ia lihat oleh orang tu apa yang telah disediakan bagi hari esok. Hari esok apa? Hari kemudian, hari akhirat, hari yang tak ada penghujungnya. Jadi dalam hal itu, apa saja yang kita buat di dunia ni sebenarnya semuanya akan dibawa kepada hari kemudian.
ya, baik perkara yang kecil apatah lagi perkara-perkara yang besar. Dan apa yang kita buat semuanya nanti kita akan lihat akibatnya, akan lihat ya apa balasannya, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang dia beramal ya setimbangan zarah akan kebaikan, dia akan lihatnya. Begitu juga orang yang beramal walaupun setimbangan zarah syar yarahu, dia pun akan lihatnya. Maknanya semua perkara tidak akan luput daripada ya catatan dan juga hisab, perhitungan di sisi Allah Taala, dan juga akan diberi balasan yang setimpal. Itu sebab dalam ya hal ya kehidupan ini, walaupun perkara itu kecil, tapi kalau dia itu adalah ketaatan, jangan kita remehkan. Itu sebab Nabi pesan sampai kalau kita ya alih duri yang ada di jalan supaya tidak mencederakan orang lain, perkara itu kecil tetapi ianya menjadi satu amal kebaikan, amal khair, ya. Itu juga ibarat sedekah. Jadi dalam perkara-perkara yang kecil pun jangan kita remehkan, apatah lagi perkara-perkara yang besar, ya, dalam hari ini dalam mengatur kehidupan. Itu sebab bila kita mengkaji bagaimana keadaan umat di akhir zaman yang memerlukan pembetulan, memerlukan ya kita kata dikembalikan kepada jalan kebenaran, maka ini adalah satu perkara ataupun satu kerja yang sangat besar, kerja yang memerlukan pengorbanan, kerja yang memerlukan ya mujahadah, perjuangan. Jadi kita mestilah setiap hari berusaha untuk apa? Untuk melaksanakan ketaatan, melaksanakan amal lebih baik dari masa ke semasa. Jadi kita kena selalu muhasabah diri kita. Itu kita kata daripada bangkit pagi sampai kita tidur semula, ya. Bahkan tidur kita pun nak kita usahakan supaya menjadi ibadah. Kalau kita muhasabah diri kita, ya, satu persatu apa yang kita buat, maka kita mestilah buat yang terbaiknya. Ya, Allah Taala ya jadikan kehidupan kita sebagai ujian, ya. Itu Allah beritahu, ya, alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, bagi diuji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa di kalangan kamu ni orang yang ahsanu amala, yang paling baik akan amalannya. Itu sebab kita kalau dalam kehidupan ni kita nak buat yang terbaik, yang paling elok. Kalau makan pun kita tahu nak yang paling sedap, ya. Kalau minum pun kita nak yang paling sedap juga. Maka pakaian pun kita nak buat guna pakaian yang paling elok. Maka dalam amalan, maka hendaklah kita usahakan buat yang paling baik. Dan dalam ibadah ini Rasul pesan, ya, anta abudallah ka'annaka tarahu. Hendaklah kamu mengabdi diri kepada Allah itu seolah-olah engkau lihat Allah Taala, ya. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Fa illam takun tarahu, jika engkau tak lihat Allah Taala, ingatlah fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia ni melihat engkau. Maknanya Allah sentiasa memerhatikan kita, dan inilah yang kita nak benamkan dalam diri kita, ada kesadaran bahawa Allah sentiasa memerhatikan apa yang kita buat, dan malaikat mencatat apa yang kita buat. Maka kita nak buat yang terbaik dalam semua perkara yang kita ya lalui dalam kehidupan. Bukan hanya terbaik saja, bahkan mesti kita pastikan nombor satu adalah menepati syariat dan peraturan Allah, dan kemudian buat secara yang terbaik, ya. Jadi pada malam ini saya kira adalah ya perkongsian itu. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahawa Allah sediakan nikmat yang hebat dalam syurga. Maka macam mana nak mendapatkan syurga Allah SWT? Maka mestilah dengan mujahadah, ya, mestilah dengan pengorbanan, mestilah dengan perjuangan, dan kita buat amal-amal kehidupan supaya dia menjadi amal yang soleh, dan kita buat dengan ikhlas, dan moga-moga kita diterima oleh Allah SWT
apa yang kita kerja dan usahakan ini, insya-Allah ya. Itu saja, kita sudahi dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.